بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى الناس إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم نعمته السابغة وأقام بهم حجته البالغة فنصب الدليل وأنار السبيل وأقام الحجة وأوضح المحجة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلما قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأجلها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله سبحانه وتعالى جميع العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا فقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, setelah mana kita hidup sehari dalam hari yang paling mulia sekali dalam minggu kita, ialah hari Jumaat, maka pada malam ini kita bersama-sama muzakarah sikit tentang saudara-saudara kita muslimin dalam dunia Islam ini ataupun dalam dunia semua semeratanya. Sebagai mukadimah sikitnya, sesungguhnya umat Islam kita sekarang ni duduk dalam keadaan alwahan, keadaan lemah, keadaan yang lemah sekali. Maka wajib di atas kita kena ambil tahu tentang keadaan mereka, dan dalam keadaan kita tahu, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana senjata kita, hak kita boleh sekarang ni untuk nak menghadapi mereka dan untuk nak beri pertolongan kepada saudara kita al-mustad'afin, saudara kita yang lemah dalam dunia ni. Tak ada hak lain. Doa saja sekarang ni. Jadi nak cari learningnya, orang panggil kata, kalau nak cari kata seorang mari jumpa seperti masa sahabat dulu, mari jumpa dengan ataupun apabila berlaku satu perkara, apabila ditanyakan tentang afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, maka dijawabkan kata tolong orang akhna zalim al-mazlum. Jadi tak ada sekarang ni orang nak jawab kata ana laha, aku baginya, aku nak tolong dia. Sekarang ni tak ada. Masa dulu, masa sahabat dulu, semenjak Rasulullah SAW turun kepada sahabat, turun kepada khulafaur rasyidin, pakak jawab perkara itu aku nak cara. Maka learning sekarang ni di mana umat Islam kita ditindas, situlah kita tak jumpa ataupun kita tak bunyi pertolongan, melainkan daripada individu, peribadi orang seorang-seorang. Hak ni hak jadi masalah paling besar sekali sekarang ni. Jadi nak ayat kata hak Nabi royak, Nabi SAW beri cerita kepada kita daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah, jenis manusia manakah yang paling kasih di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah jawab katakan, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik ataupun sekasih-kasih seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang boleh beri manfaat kepada manusia yang lain. Dan sekasih-kasih amalan kepada Allah SWT
ialah kegembiraan yang kamu boleh memasukkannya dalam hati seorang muslim. Senyum, kita boleh orang suka, boleh senyum tu adalah ahabbul a'mali ila Allah. Lepas tu juga kita tolong orang yang duduk dalam kesusahan. Kita tolong bayar orang yang lekat hutang. Dan juga kita tolong halau ataupun tolong kenyangkan orang lapar. Hak ni sebaik-baik amalan. Ahabbul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal keadaan ni kita duduk sekarang lah ni orang panggil kata dalam keadaan khuzlan. Nah, khuzlan makna kata kita menghinakan ataupun kita kata terima kekalahan di atas apa yang tipu di atas umat Islam sekarang lah ni. Mana tertunduk semata-mata terhadap rancangan ataupun program yang disusunkan oleh orang yang ingin meruntuhkan Islam. Maka di sini dengan sebab fitnah ni kita maklum dah, kalau kita dengar khutbah gapo gini orang ngajar tu, fitnah pada akhir zaman ni banyak sekali. Tu fitnah lah ni tu banyak sehingga kita dapati di kalangan jamaah Islam sendiri tu tidak sama-sama tukar gemari rahmah sama sendiri. Kalau tibuk sungguh dah tak kira siapakah hancur tu jadi siapakah mengkuku kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap parti, setiap puak ia suka dengan apa yang ia bawa daripada manhaj ataupun kurikulum manhaj hak parti dia. Semata-mata ta'assub kepada sebuah itu. Di tempat kita ni alhamdulillah tak ada siapa setakat tu. Tapi Arab ni siapa ke bedik, siapa ke pergi, kadang-kadang duduk dalam katibah tular, duduk dalam medan pergi hak tular tu, khabar-khabar tubik tu pergi sama sendiri dah lagi. Benar hadap berlaku sekarang lah ni kerana fitnah kuat sekali yang disusunkan oleh orang munafikin. Kalau kita tengok kepada masalah besar sekali lah ni ialah satu ayat Allah SWT, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ayat tu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Lah ni kalau kita tengok kepada negara Islam, berapa belah negara Arab terutamanya, semuanya duduk di bawah walak ni. Bawah walak ke apa? Walak kepada kufar. Ini satu bala yang zahir sekarang lah ni, yang mana dipimpin pula oleh ulama tertentu yang memberikan hukum kepada rakyat bahawasanya KJN ni ialah KJN yang wajib ditaatkan. Jadi nak ayat kata orang kufar saat ni, kafir saat ni dia tolong sama sendiri, tak kira bangsa gapo, asalkan netai Islam. Hak tu hak besar sekali. Jadi makna ayat sini nya Allah SWT tahu kata gapo ni fasadun kabir, dan akan berlaku fasad yang paling besar sekali kalaulah gapo ayat Quran kata illa taf'aluhu takum fitnah, kalaulah mu tak satukan kuat kamu hai orang muslimin, kamu akan hancur, akan timbul fitnah yang banyak sekali fil ard wa fasadun kabir. Cuba kita tengoklah ni benar duk berlaku dalam negeri Arab tu, duk berlaku di Syria, duk berlaku di Syria, di Tunisia, di Libya, di Morocco, semua tu duk berlaku dalam Saudi Arabia, duk pergi di Yaman, Yemen, semua tu kesannya habis siapa ke negara lain semua. Tu sebabnya apa benda berlaku saat ni tu ialah fitnah dan fasad. Kerana gapo negeri ini walak kepada Amerika, negeri ini walak kepada Perancis, negeri ini walak kepada British Angkrit, negeri ini walak kepada Rusia, hak ni Cina. Maka semua terbakar berebut nak
besarkan walak dia tu kepada mereka, maka timbullah fitnah di sini. Tu. Ini sebagai mukaddimah saya nak ayat kata orang muslimin sekarang ni tu sama-sama menghinakan sama-sama Islam, tahqir. Orang panggil kata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mari kata ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fi hurmatuhu. Ayat Nabi sini tahu syiadah kepada kita. Mana kita hinakan umat Islam, kita runtuhkan dia, kita seksakan dia, kita tak tolong dia dalam keadaan zalim, dalam keadaan kita tu boleh beri tolong kepada dia, dan Allah SWT akan balas kepada kita orang yang nanti tengok ni jadi seperti tu. Dan saya ada serupa dengan dia juga, jadi dengan serupa kita buat kepada orang lain juga. Di sini ayat kata dalam setiap perkara, maka kita sebagai umat Islam, sekelompok daripada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada gapo malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, dan siapa yang tidak peduli kepada seorang muslim itu bukanlah dia tu daripada kalangan mereka, bukan daripada kalangan muslim. Mana kita kena ambil padu. Kena ambil padu. Sebab tu dia mau minta khairat, minta gapo sikit sebanyak untuk nak sapa kepada saudara kita yang duduk mana-mana tempat yang susah, seperti mana baru ni kita duduk minta khairat untuk Syria dan untuk Rohingya. Sekarang lah ni kita bunyi senyap ya. Kita bunyi senyap. Rohingya tak bunyi apa lah ni. Padahal mereka duduk dalam keadaan paling susah sekali. Hodok di Bangladesh tu pakat di tanah fitnah sama mereka, hodok di Bangladesh tu sama gocah sama diri duduk dalam apa, duduk dalam pagar blok kerajaan Bangladesh, tapi diisikan fitnah sampai ke baloh sama sendiri tikai ke mari. Lepas tu akik tak mana kita di satu pula di tengah laut. Kuat Rohingya kita sekarang lah ni duduk di satu pula tengah laut. Pula tu musim bah baru ni tu lipuh air. Pula tu orang Islam, siapa kau nak pergi tolong dia? Tak ada. Hanya ada monetik kebajikan, bukan dengan nama negara. Bukan dengan nama negara. Hak masalahnya ulama kita ni fatwa kata tak boleh nak duduk hijrah lah. Fa ardullahi wasi'ah, bumi Tuhan ni luas, mau hijrah gimana pun. Lah ni nak hijrah mana? Umat Islam kita nak hijrah. Pada kita tengok contoh rakyat kita Palestin ya. Banyak daripada ulama suruh penduduk tu hijrah kalau tak boleh nak duduk. Tapi nak hijrah nak pergi mana? Nak pergi duduk di Suriah kena pakai pasport, nak pergi duduk di Saudi kena pakai pasport, nak pergi semua tempat tu kena pakai pasport. Lepas tu negara tak ada will ni IC kepada dia. Pergi duduk siapa hari bayar iqamah IC hamak klik pergi tak boleh nak bayar. Mana ke Nusrah? Tak ada. Sekarang lah ni kau teruk lagi. Kalau rakyat Palestin dalam negeri Saudi, kalau orang dalam Emirat, dalam Bahrain, kena igak lah ni boleh lega. Kerana tuduh yang kata duk kutip duit kepada Hamas. Ini satu bala umat Islam kita duk sekarang lah ni. Sini nak ayat kata, kerana gapo? Kerana negara Arab sekarang lah ni tu, orang panggil kata, seolah-olah kata dibelenggukan oleh Amerika dan Europe. Mana tertekak mereka tu duk kena jahil. Kena jahil sekali ni, maka duduk dalam gapo, dalam keadaan yang mana bak turuk orang semata-mata. Boleh jadi tak berapa tahun lagi nanti tengok boleh jadi tali tekak hak belenggu Amerika dan Europe saat itu beralih pergi kepada China dan Rusia. Akan berlaku lagu tu. Tu kerana gapo? Kerana kita ni orang panggil negara Arab saat ini duduk di bawah ubudiyah mereka. Jadi hamba bagi mereka itu. Selama mana kita tak boleh nak negara Arab itu tak boleh nak hapuskan ubudiyah dalam. Learningnya kerajaan tu orang panggil kata menghambakan rakyat. Ikut nak kata melalui lidah siapa? Melalui lidah ulama. Ulama yang memberi hukum. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum.
Jadi nak ayat kata mutaat kepada Allah, mutaat kepada Rasul dan mutaat kepada waliul amri. Lagu mana pun mutaat nak keluar daripada waliul amri itu saat ini. Maka sini orang kata satu bala yang paling besar sekali. Ni sebagai nak ayat kata negara Arab sekarang lah ni. Lepas tu kalau kita tengok lah ni Syekhul Islam Ibn Taimiyah dulu dia pernah sebut masa dia kata kita sekarang ni duduk dalam zaman fitnah tamuj. Makna tu zaman yang mana ombak udara keadaan dalam tu sepangak ombak ke apa, ombak penuh dengan fitnah. Lepas tu gapo berturut-turut nawazil turun, bala lepas so kerana di masa dia tu kuat tata siapa di Baghdad. Tu maka semua tu sebab fitnah paling besar sekalinya dia kata qillatul ilm, kerana ilmu tu tak ada. Lepas tu dha'fus sabr, sabar tu tak ada, lemah sabar orang Islam sekarang ni. Ilmu tak ada, ilmu lah paling besar sekali boleh membawakan seorang itu khabar. Maka ilmu sekarang lah ni dicampur adukkan oleh ilmu-ilmu barat. Sekarang lah ni negara Arab kalau kita tengok kalau mengaji dalam sekolah baik daripada ibtidaiyah, mutawassithah, sanawiyah, praktum tu mo naik sampai ke mo saat ni tu semuanya diubahkan oleh satu kelompok daripada orang panggil jamaah ataupun komuniti yang dipimpinkan oleh Tony Blair, Presiden Angkrik hak dulu. Mereka ni dia usaha nak ubahkan kalau negeri Arab. Nak buai kalimah jihad, nak buai kalimah akhlak, nak buaikan ayat Quran bersangkut paut dengan jihad tu nak buai fabih. Lepas tu nak buai nama sahabah al-abtal, sahabah hak jadi peraik dulu. Nak tahu ada dah kalau mengaji. Tu. Hanya ada-adanya ngaji biasa. Hak ni satu perkara yang paling berat sekali. Kalau kita tengok kepada kata seorang pejuang Islam di Bosnia, Presiden Bosnia dulu Ali Izetbegovic, dia kata lagu mana pun terkena orang kafir terhadap orang Islam, maka orang Islam itu tak terima selain pada Islam. Contohnya Bosnia duduk dalam keadaan komunis 70 tahun. Sampai ke berlaku peperangan dengan Serbia serai dia tu negeri Bosnia dibunuhkan rakyat Bosnia saat ni tu sampai ke hancur. Hak berlaku di Srebrenica tu orang panggil kata satu perkara paling sedih sekali. 8,000 orang sampai 12,000 orang kena sembelih, kena cicir, kena belah perut, kena gapo itu tu tu tanda kata kebencian orang kafir terhadap orang Islam. Tapi Allah SWT balik benda berlaku itu beri kesedaran kepada orang Europe bahawa ini baru kena Islam sungguh. Jadi nak tahu kata Islam itu gapo, kenapa kau orang Serbia Ortodoks kacau bunuh orang Islam sampai setara tu. Maka dikaryakan buku gapo ni diberi maklumat kepada orang Europe sampai orang Europe tu kena Islam hakiki. Kerana belum pada tu Islam di sisi mereka adalah karuk sekali. Karuk sekali Islam. Islam ni orang makan orang yang mana suka tumpah darah. Tu rupa Islam di sisi mereka. Sebab tu Ali Izetbegovic kata inna syu'ubul islamiyah lan taqbal bi ayyi syai'in yukhaliful Islam. Ni pengalaman dia duduk dalam Europe. Ia sebagai kharij Azhar, ia tu daripada Jamiah Azhar. Masa tu kau dia jadi presiden Bosnia tu, orang boleh pergi presiden negara, orang tu Azharnya dua orang, Ali Izetbegovic dengan almarhum Nazik Klaten. Tekah tu. Maka dia lah orang yang boleh memerdekakan Bosnia dan mensatukan Bosnia sekarang ni. Tapi sekarang ni Bosnia kuat Serbia tu bakit semula pula. Dok akik pula semangat sebagai nak besarkan Ortodoks. Yang disokongkan oleh gapo? Oleh kuat gapo ni Europe. Europe hok dok akik bangsa kulit putih.
Mereka ni duk kacau, duk pong Serbia saat ni suruh perang semula dengan kuat Bosnia, dia akan bantu dengan segala-galanya. Tu sini nak kata teruk benar sekarang ni tu dah Europe kafir duk main terhadap umat Islam. Jadi ada ustaz seorang Mustafa Sibai, dia kata ia sebagai orang bintang 3 lah dalam tahang Suria dulu. Dia kata aku hak paling pelik sekali hak aku tengoknya, dia kata kesedaran orang ahli batil. Orang ahli batil saat ni tu dah sekabar sedar molek terhadap rancangan mereka. Tiba tunai rancangan dia tu siapa ke dengan 100% tak silap. Tapi aku hak paling pelik sekali ni apa? Galiknya orang ahlul haq. Orang hak benar saat ni galik dan pecah belah. Pecah belah di atas apa? Di hawa nafsu mereka ataupun di atas manhaj ataupun kurikulum hak mau pegang. Kerana mereka tidak mendahulukan Al-Quran was sunnah duk depan. Hak ni hak paling bahaya sekali. Tu. Dari sini ni sebab tu lah ni kalau kita tengok dalam dunia Arab lah ni kalimah lajiin, pelari daripada perang tu deh. Kalimah lajiin tak ada letak kepada orang lain, semuanya letak di atas orang muslimin ya. Mukhayyamat al-lajiin, mukhayyamat mata tent khemah tu untuk orang pelari perang. Hak untuk siapa? Tak ada istilah ni letakkan di atas orang kafir. Orang Islam ya. Dan sebenarnya di Suria sekarang lah ni hak paling besar sekali lah ni mukhayyam, hak paling besar sekali bagi pelari dunia, pelari orang Islam sekali ni orang panggil di Suria sekarang lah ni, yang mana sekarang lah ni duduk dalam keadaan yang paling teruk sekali. Hari-hari lah ni kalau antum boleh tengok berita Arab buat tubik anak, buat tubik pok, kadang-kadang sekeluarga jadi kerah toko batu ais salji. Jadi ais salji. Allahu Akbar, ni paling sedih sekali. Belum saya nak mari ni 15 orang tubik dalam berita 15 orang budak mati kerana kerah, tak cukup kain selimut dan tak cukup kayu api, tak ada benar untuk nak orang panggil kata nak jadi suam hidup mereka tu suai, tak ada duk nak hilang sejuk sana tu, tak ada sekarang habuk. Tak ada sekarang habuk. Mana negara Arab gitu tolong? Nari mana gitu tolong? Tak ada siapa gitu tolong. Yang hak boleh tolongnya hak duk dengan setara dengan Turki ya. Kerana umat Islam ni boleh hantar bantuan kepada melalui Turki ya, maka kerajaan Turki ya suruh orang hak gitu bagi sendiri. Tapi kalau antum tengok YouTube, kalau anak Arab baru ni dah tengok Abu Fullah. Abu Fullah seorang Kuwait, asal dia Somali. Dan orang Somalia, dia duduk Kuwait. Maka dia ada apa ni, YouTuber dia tu, orang duk tiktang dia nya 30 juta orang. 30 juta orang. Maka Ibn Zaid, Presiden Abu Dhabi, apa ni Dubai, panggil dia mari di Dubai, suruh buat kutik khairat. Kutik khairat untuk apa? Untuk nak sejuk ataupun untuk nak menyelamatkan saudara yang duduk di dalam mukhayyam Suria. Sebagai bilangan 100,000 orang. Dia nak apa? Dia nak masuk duduk dalam bilik tu 11 hari, nak buat tubik $11 juta. Maka dia boleh buat sungguh. Dia duduk 11 hari boleh $11 juta. Tapi dia serah kepada siapa? Dia serah kepada UN yang orang yang cara tentang pelarian. Maka UN pendapat lagu mana? Dia kata akan bagi kepada orang susah di Suria saat ni 5 juta, maka hal lain lagi termasuk dalam khazinah dia. Allahu Akbar. Tu tengok. Sampai ada terjual hak nak 100,000 orang saat ni tu. 100,000 tu kalau kira kata dengan 11 juta tu boleh berapa ya? Dalam $1,200. Itu $100-200. $120. Kadang-kadang tu ya. Sampai kepada orang sore. Bolehlah nak beli kain selimut tu. Tapi dimainkan oleh UN di sini
free. Padahal kutip Abu Falah saat ni tu sikit ya. Monetik hak Islam duk kutip ni sampai ke 1000 juta. Tapi nak masuk tak boleh. Sebab apa? Noh Amerika buat tubik hukum. Kata mereka ni buat pergi kepada kuat duk pergi berdiri tu. Duk beli senjata, duk beli gapo, maka sekat tak boleh nak jalan. Ni nak ayat nyayunya kepada umat Islam sekarang ni. Betul? Jadi dia sekarang lah ni orang panggil kata peperangan tu dengan senjata tu kurang dah. Tak ada dah. Semuanya peperangan lah ni peperangan jiwa. Peperangan Yahudi dan Nasara dan millatul kufur, agama kafir dalam dunia sekarang lah ni yang main perang jiwa. Lah ni perang jiwa gapo? Dengan gelarkan kepada orang Islam yang pegangkan Islam yang sebenar. Kalau akik suara sikit tentang gapo ni bebas bebas berita, bebas perempuan, bebas goni, maka bebas tu hak yang nak. Tapi kalau kita royak kata Islam tak boleh bebas, ada sakat sara-sara ni, hak tu hak yang kata irhab, teroris. Sekarang lah ni peperangan ni masuk siapa ke dalam negara Arab habis. Negara Arab habis sekarang lah ni. Kerana apa? Kerana tiada orang alim yang boleh sekat. Tak ada orang alim yang boleh sekat sekarang lah ni. Saya nak bagi contoh negeri Saudi. Negeri Saudi sekarang lah ni. Negeri Saudi tu kalau nak kira kat negeri yang mana beriltizam dengan hukum syariah. Semenjak daripada mula mengadakan daulah dia dan negeri dia sampai kepada hari ini. Oleh kerana Saudi saat ni duduk di bawah manhaj Alkitab dan Sunnah. Tapi setelah mana orang Yahudi nak main saat ni pasti dia kena putus tempat besar dulu. Dia kena putus tempat besar. Kerana tempat besar saat ni orang panggil kata dia putus di tempat tapak kat tempat lain ni, putus habis. Putus habis. Jadi negeri Saudi kalau nak kira kata ulama lah ni kebanyakan duduk dalam gop. Duduk dalam gop. Ulama lah ni ulama hak bebas, hak kecek tentang hak politik Islam, duduk dalam gop berlaku. Yang ada duduk luar sekarang lah ni ulama fatwa gapo ibadat, fatwa muamalat. Fatwa akhlak tak ada. Fatwa siasah tak ada, fatwa siasah tak ada. Ada fatwa tu ibadat dan muamalat sekadar tu ya. Lepas tu hak boleh kecek tentang hak ibadat, hak politik ni ialah satu grup daripada ulama yang duduk di bawah kerajaan Saudi. Tu jadi hak ni ulama hak ni orang panggil kata beratlah digelarkan oleh ulama sultan lah, ulama kerajaan. Ada seorang nama Syekh Abdul Aziz Rais. Allahu Akbar. Dia ni seorang alim ni, dia kata gapo baru 2-3 hari kemarin. Dia tubik dalam berita tubik kata kana, dia tubik yang kecek, dia kata saya baca bahasa Arab, dia kata ba'da ali Saud la yujad illa jahannam. Selepas pada ahli Saud, maknanya keluarga raja Saudi sekarang ni ahli Saud, tak ada dah malaikat neraka ya. Malaikat neraka ya, maknanya hancur habis Islam. Makna katanya katakan la atasawwarul Islam ba'da ahli Saud. Aku tak gambar kata Islam nak dok lepas pada ahli Saud ni. Nak yang kata ahli Saud lah ni dak buat kerajaan tu ialah kerajaan Islam, padahal lah ni tu kesok lah teruk dah. Pesong teruk benar lah ni. Kerajaan negeri Saudi sekarang lah ni. Sehingga imam sudah sendiri yang duk baca khutbah dalam Masjidul Haram, imam Masjidul Haram pernah bui lagu ni. Seorang pemberita tanya dia, apakah apa ni Syekh bui hukum tentang keramaian dan kelab malam yang berlaku di hari Ar-Riyadh dan apa ni keramaian di Jeddah baru ni. Dia kata masih lagi duk di bawah apa ni benda yang tidak masuk apa ni benda haram lagi. Dia jawab lagu tu, tak ada masuk benda haram lagi, tak ada campur lagi. Jadi hak ni membawakan kepada alim ulama dunia luar
Ulama India, ulama Pakistan, ulama Malaysia. Saya tak ulama tempat kita, ada ulama lain tengok pak. Oh, setara tu ya. Punah. Sekali lah ni. Tapi ulama hak kecek lagu ni, lalu baca khutbah ke baca gapo kalau kecek nete tentang hal keadaan yang buat sekali lah ni. Version 20 30 ni, maka masuk gok. Tu negeri Saudi sekali lah ni. Tu walaupun daripada rakyat saat itu banyak tak setuju. Kita jangan pukul umum. Kita jangan pukul umum. Kita pukul sekadar KJA. KJA. Kerana Ahlus Syekh. Seorang ketua orang panggil kata ni dia ada Wazaratut Tarfih. Wazarat Tarfih orang kata bahagian menteri ke apa ni tarfih ni makna kesukaan dan kebahagiaan. Ya buat satu menteri. Menteri ni ya buat hari tarfih ni mana hari gembira, hari suka. Ya pergi menteri bahagia tu. Ya cadar duit 65,000 juta dolar. Untuk padah orang dunia. Wong lagu, decok suti dunia, wong orang apa ni main apa ni musyawarah tu muai pelam ke apa tahu sosial saya tahu tak nak sebut tak erti kat dia hak lelaki hak perempuan ya jemput pergi habis di sana sampai setara tu ya Allah teruk benar 3 hari kemarin ada wong kauli wong kauli saat ni wong gapo wong syuzuz jinsiyah orang panggil kata kuat set hak pelak-pelak ni pergi di Saudi nak buat nak malam tu nak main malam apa ni malam Selasa lepas nak buka lah nak main di Riyadh maka malam tu Allah SWT hantar mari ribut dengan hujan maka yuk tak ada maka bila pula tahun nak mula lah tapi Ahlus Syekh learning tu duduk dalam musakit Amerika duduk dalam ICU tu insyaAllah Tuhan tak panjanglah umur dia tu kerana dia lah yang mulai buat masuk kan dan semua perkara ini batil yang penuh yang jahat kasino dan kelab malam semua sampai kalau judah saat ni tu saudara saya duk judah saat ni tu kau saya pergi pukul kelab malam duk decok duk lagu dah nak tidur tak alih ni tengah malam ni pergi terasak sogi aku nak tidur tak alih ni tengok ni benda duk berlaku ni kalau kita tak tengok saya tak tengok agama tu lah saya tak percaya tapi dengan cerak-cerak maka paling teruk sekali keadaan tu ayat kata benda hak tak ada jadi ada learningnya jadi halal hak masalah besar sekalinya daripada ulama hak kata halal tu jadi itu haram tu jadi halal learning tu hak jadi masalah besar jadi halal perkara itu learning semuanya masalah dulu perempuan dalam negeri Saudi tak boleh nak tubik rumah tak boleh nak jual di kedai learning semuanya pasti sebuah kedai kena ada lelaki kena ada perempuan siapa kena ada kedai makan ni tak ada dah bahagian perempuan bahagian lelaki semuanya terbuka habis dah meja tu capuh habis dah dulu tak boleh hak ni kuat zaujiyah kuat kelamin hak ni kuat bukan kelamin fardiyah Allah sekarang ni tak ada dah semua terbuka jadi ulama sekarang ni tak boleh nak kata apa tak boleh nak kata apa sinilah orang panggil kata kalau istilah politik duk kecek learning kan dia panggil ulama salaf dia panggil ulama salaf hak ni orang panggil kata ulama salaf wahabi hak ni ulama salaf madkhali ulama salaf wahabin hak ikut Muhammad bin Abdul Wahhab saat ni dia pergi dengan akidah al-wala wal bara akidah al-wala wal bara tak boleh nak tunda hak lain tak akidah wala ni tak boleh nak wala kepada orang kafir tak boleh nak wala kepada KJA yang tidak turut perintah syariah Islam maka mereka tak sih dia pergi buat satu buat seorang alim seorang mari lagi Arabi al-Madkhali buat tubik satu kuat-kuat dia nya sokong KJA orang panggil kata tubik satu jamaah yang mana ialah yang dok beri fatwa kepada KJA kata boleh buat ke tu boleh buat ke ni tu boleh buat ke tu boleh buat ke ni jadi ulama yang berpolitik dan mengikut hak KJA kandak dan ni hak masalah apa ni ulama al-Madkhali ni ada belaka di Mesir pun tak ada
Di Amerik pun tak ada. Di Qatar pun ada berlaku ada ni jamaah ni. Orang panggil kata walak kepada KJA. Supaya Abdul Aziz Rais kata walaupun dia tubik duk keluar duk zina dan duk minum arak dan lihat TV depan mata aku sendiri pun aku wajib taat kepada presiden itu lagi. Tak boleh nak ingkar. Ni hal ni orang panggil kata saya buat contoh kata ulama sekarang learning tu tak boleh nak kata gapo. Kata duk dalam go. Sebab tu kita nak kata gapo terhadap ulama ni boleh ada keuzuran dia. Kerana kalaulah dia tubik kecek tubik gapo dia tak tahu rakyat setara mana siapa nak sokong dia. Kerana negara saat ni tu dia pakai isi go. Tu. Jadi makna kata kuat Al Saud sekarang ni tak serupa dengan Al Saud dululah. Kalau kita kembali kepada sejarah Malik Faisal dulu. Malik Faisal dulunya kalau di radio dia tu Al-Quran dan tafsir ya. Sebab keluarga Al Saud bunuh dia tu tak ada siapa kecek dalam dunia ni. Sebab dia bunuh dia gapo Al Saud Faisal Malik Faisal mati. Sebab dia nak hamba Israel daripada Palestin ya. Sebab dia mati tu anak dara dia kalau bunuh duk ngaji di Amerika tu. Tapi apa berlaku? Ada apa ni? Lepas tu naik kuat lain tu akan taat 100% kepada Amerika. Ni nak ayat kata benda hak sekarang lah ni sikit sebanyak dia. Saya nak sebut sikit lagi tentang apa ni? Negara-negara lain sikit sebanyak dia. Tentang kita Allah ni masalah besar sekali dalam dunia duk berlaku hak kita duk tengok lah ni tentang politik Yahudi dan Amerika dan Europe ialah dengan Turki. Kerana Turki lah ni kita tengok negeri Turki tak ada nampak Islam dalam. Masih lagi akhlak pakaian gapo gini tu tak boleh nak kontrol lagi KJA. Tapi dengan sebab ada orang ni duk seru kepada Islam dengan walaupun dengan cara KJA saja rakyat tak turut. Mereka tu takut dah. Buat Europe dan Amerika tu Yahudi tu takut bercakap dah. Malah dia buat putus dah pula dengan Israel. Sekarang ni tu ada orang tu duduk dalam keadaan serenggih daripada Amerika dan daripada semualah orang kafir lain tu. Dan serangan besar sekarang ni serangan tu besar untuk nak jatuh dia. Dia takut Turki tu kembali kepada negara Islam semula. Masalah lah ni masalah Erdogan nak hapuskan dok biar dalam negeri dia. Tak boleh guna dok biar. Dia reba. Maka ulama Islam setujulah. Tapi siapa tak setuju? Kuat Yahudi tak setuju. Kuat bank-bank negara semua tak setuju. Jadi dia ni duk usaha daripada 20% lah ni tinggal 14%. Dia duk hapus biar saat ni tu. Tapi sekali hapus 1%, duit lairah dia tu naik lawan dengan Amerika sampai ke sekarang lah ni tetap duk di 13. Tetap duk 13. Dulunya $1 tu 3 lairah ya. Lah ni naik 2, 3, 4 sampai 13 sekarang lah ni. Maka rakyat saat ni tu nak belagak nak lawan. Mu tak ada orang mu tak boleh nak jadi nak pergi negeri apa gini Tapi ada orang yang ada taktik ataupun plan lain saat ni tu, maka setelah mana duit dia jatuh, maka dia tu perakat kepada rakyat dia kata kita lah ni hotel dalam bank negara bank internasional tu Al-Bank Kedauli kita tak ada lekat sekah buk. Lepas tu mah sepe mah sepe lah ni kita ada 5 tang. 5 tang saat ni kita boleh nak bina negeri Turki ni semula. Mula dari hari itulah duit yang naik sampai $18. Masa 4 je turun pada 13 semula. Apabila dia iklan hak ni so. Kerana gapo? Kerana ahli penega ya harap semula lah. Moga nak kata Turki ni ada duit bayaran kalau kuat dia rugi. Kalau bank negara tu bankrupt, KJA boleh tambah masuk di. Maka jadi masuk semula. Dalam keadaan duduk dalam Turki duduk dalam keadaan susah setara tu dah kerana kuat pembangkang, kuat lawan ada orang sana daripada kuat toksik Islam.
Kalau kita tengok dia bukan toksik Islam tamadak dok. Buat ya toksik Islam dengan cara zahir. Toksik sungguh-sungguh. Learningnya Puan Istanbul. Istanbul lah ni tu dah. Dia orang pembangkang Erdogan. Nah, maka dia sekarang ni ada usaha nak hapuskan paham Erdogan daripada penduduk Istanbul. Kerana ia panggil kata otonomi Ya setiap cangwak tu sepanjang Malaysia. Negara setiap cangwak ia otonomi boleh cara sendiri berlaku, sehingga setiap negeri ataupun cangwak dia tu boleh bertai duit luar negara nah. Di Turki saat ni tu. Sebab tu ada orang sekarang ni presiden hak atas tak boleh nak buat apa perkara. Tu. Tapi nak ayat kata dia netes sampai setara tu. Siapa ke Imam Uglu nama dia. Imam Uglu buat Istanbul. Hari Jumaat magai. Dia masuk dengan khutbah di Istanbul. Sudah 4 orang kecek yang kata kena. Saya harap kepada TMA ni kecek tentang halal. Inhilal al-khuluq, inhilalul akhlaq. Yang halal kita tak teruk akhlak Islam. Boleh nak pakai seluar pandang, boleh nak zina, boleh nak benuh haram saat ni tu akhlak. Dia kata minta TMA kecek teh masalah ni. Allahu akbar. Ni nak ayat kata zahir kufur dia kepada Allah SWT. Tapi tak boleh nak buat. Kafir bukan Islam. Dia lafaz dia buat tubik tu. Tu. Jadi sini nak ayat kata mereka tu duk usaha kali sedar. Gapo ni Oglu tua parti pembangkang hak Erdogan saat ni tu parti rakyat Turki. Dia kata gapo ni sepahaning ni tak boleh orang Islam duduk. Orang Islam hakiki tak boleh duduk. Kita kena hambat tubik. Gapo dia nak? Makna tadi bukan Islam. Ya tu bukan Islam. Siapa setara tu lah ni peperangan. Tapi nak ayat Erdogan dia pandang main sehingga yang main tahan dulu. Dia boleh pergi tentera habis. Jadi nak parti wak tak boleh. Dulu kalau kecek lagu ni parti wak selalu dah. Orang Adnan Mandaris presiden hok mula-mula sekali hok akad bay bahasa Arab semula tu dah. Kena perang ciwik. Daripada perang ciwik dia ni mumbai dengan bahasa Arab. Lepas tu yang keduanya sebab dia kena perang ciwiknya kerana mungkin tolong anak cucu Kerajaan Osmaniyah dulu hok duk di Perancis, hok duk di Belgium, hok Kerajaan Ataturk hamak gi dengan selipar dan pakai tidur. Tubik daripada rumah. Maka ada Mandaris ni pergi cari di Perancis, temu puak dia duk kerja dalam kain, dalam kelai buat kain. Tenung kain. Gi jumpa pak tu. Umur dia hanya 78. Dia salah satu daripada keluarga Kerajaan Osmaniyah dulu. Ambil hak tu buat klik semula rumah. Dia kata, "Mu siapa?" Dia kata, aku ni presiden Turki. Mari nak ambil mak buat klik rumah." Allah, kamu lewat dah kata mari. Ambil buat klik rumah tu, maka dia kena perang ciwik. Dia kata membazirkan harta kerana mungkin ambil dia ni, harta negara. Tu. Tapi lo ni tak boleh nak buat dah lagu tu. Ada orang tarik habis masalah tu. Patutlah ni masalah Turki tu paling besar sekali ni. Hak duk yadinya orang panggil kata masalah dak biar nak hapus dak biar. Orang dalam keadaan dunia tu tak boleh nak terima dan ahli ekonomi kerana pala ekonomi. Orang panggil kata persatuan perniagaan dalam Turki saat ni orang Itali duk pergi. Dia duk main nak jatuhkan ekonomi hak Islamik saat ni. Nak dak biar tu naiklah kerana dak biar saat ni tu boleh beri laba kepada kuat dia. Ada orang yang tak sewi laba kepada dengan melalui dak biar kerana dia nak wi orang hak nak nanai pohon kayu sepahang pun boleh ambil duit bank. Tak ada orang yang duk situ. Ayat tu setiap orang hak tak arak dalam kampung nak nanai kebun nak buat apa tak boleh. Nak wi boleh bertai duit daripada bank kerana tak ada dak biar. Hanya we bertepak, we cara untuk nani, we baja, we benih, we gapok, biar nani siapa kaya jaya. Ada orang yang nak situ, tapi mereka tak sih. Ini satu bala yang mereka tak sih kepada Erdogan. Sehingga seorang ustaz fil ulum syariah di Jamiah Kuwait nama Hakim Al-Mutiri, lalu dia duduk di Turki. Ia hukum wajib pada umat Islam semua sokong ada orang dalam masalah nak hapus riba ni.
Tu boya buat tubik hukum hak ni so saat ni tu. Oh, marilah TV MBC lah, TV Arabiah hak duk di Amerik, duk di Dubai tu, tuduh Al-Mutairi ni orang yang mana irhabi, suka kepada apa ni, itu orang Islamik, nak bangun Islam semula. Jadi satu bala bagi orang sokong Erdogan saat ni. Sini orang panggil kata dalam hak keadaan itu semuanya Amerik tu ada peranan besar sekali. Hak masalah sekarang lah ni kalau kita buat tubik juzur, orang panggil kata asal benda duk berlaku dalam negara Arab semuanya, orang panggil kata semuanya Yahudi duk wampang semua tu, orang panggil tu dia guna negeri Amerik. Saya baca orang yang terakhir sekali ni 70 apa ni 87 bukan 97 orang daripada Asriya al-Yahud, daripada orang kaya Yahudi duduk dalam Dubai, duduk di Amerik. Mereka ni lah duk edarkan ekonomi di sana sehingga Amerik tu boleh baik dengan dia tu, baik dengan dia ni tu melalui mereka ni. Sebab itulah ni kita tengok bantuan Islamik daripada Amerik lah ni tak ada dah, kurang benar dah. Daripada negeri Saudi pun lalui sikit benar ya lah ni. Kerana apa? Semuanya diblokkan belaka. Diblok. Tu. Jadi nak kata Amerik saat ni lepas pada yang minta beli kepada Amerika kapal F-35. Maka Amerika tak bui, seorang Kongres Amerika tak terima kerana Amerik tu tani seorang selak dia daripada dalam Kongres Amerika, pecah Rusia. Amerika tak jual. Maka lah dia pergi rapat dengan Turki semula. Padahal dia tu orang sokong parti Wak Erdogan baru ni lah. Hak 2016 tu. Tapi Erdogan ni terima. Dia mau mari cari terima. Lepas tu Erdogan nakkan ziarah Amerik pula pada 14 bulan depan ni, nak ziarah Amerik untuk nak rapatkan usaha ni. Kerana ia sebalik Erdogan saat ni tu, kalau boleh daya negeri Arab kelik kepada asal Islam semula, tahukan walak kepada apa ni Europe, kepada Amerika saat ni tu boleh satu buat persatuan muktamar Islam semula, maka membawa kepada kejayaan yang paling besar sekali. Ni hak paling besar yang dijagakan oleh negara apa ni Turki duk kacau duk usaha sekarang ni. Walaupun setengah orang tu tak nampaklah Turki tu, kerana bimbang takut Turki jadi khilafah Islamiah semula, jadi jajuh negeri Saudi apa dia murtad takut situ. Pada hatu tu tanya mek orang Yahudi duk main ya, kerana khilafah jatuh dulu pun Yahudi main lek lalai lagu tu juga. Tu. Maka di sini hal masalah Turki saat ni insya-Allah Tuhan beri pertolongan kepada dia. Lepas tu tekannya dia hanya sekarang ni tu kuat sekali, kerana loninya negeri Greek, Yunan, Greek dan Kobros, Cyprus tu duduk dalam laut putih tu mereka tu ada buat sepakatan dengan Israel untuk nak melalukan pahit gas ni, jalan gas kepada Europe. Maka Turki saat ni tu terpaksa juga kena buat perdamaian di sini. Maka makna kata Allah ni wallahu alam nak jadi lagu mana lah, kerana Turki tu boleh jadi nak masuk kepada nak apa ni Israel tu minta panggil Turki nak buat perdamaian dalam masalah laut Bahrul Mutawassit ni. Tu nanti tengoklah buat 3 hari apa ni dalam 14 bulan depan ni nak berlaku lagu mana wallahu alam. Dalam hak keadaan itu kerana tekanan tu kuat sekali di atas Turki. Turki tu hamba dah stantu Israel kerana sebab serangan Gaza tu. Maka ni lagu mana dia nak main semula pula. Tu. Lepas tu Turki sekarang ni tu dia nak usaha nak buat satu grup Islam. Nak campur Pakistan, nak campur Malaysia, Indonesia. Lah ni dalam usaha nak besarkan hubungan dengan Indonesia, kerana negeri Indonesia saat ni tu berat benar dah dari sisi susunan Kristian terkuat dalam tempat dia. Tetapi insya-Allah lah perkara itu akan diberi kejayaan kepada untuk kemaslahatan Islam. Kerana Islam lawan itu ada hancur lebur sekarang lah ni. Pentingnya Amerik lah ni tu dia ada usaha dah nak pegangkan laut Arab.
Dan Laut Arak yang mana sakut paut dengan Somalia, Djibouti, Yemen tu besar sekali. Sebab tu lah ni tu Amerik dia nak pergi negeri Yemen tu. Dia nak pergi Yemen tu dan satu pula nama Sukatra. Dan nak pergi situ tu sebagai lalu jalan kapal laut dunia duk lalu tu baik daripada laut Merah masuk dalam laut Arak. Dalam laut Arak tu ada pula Sukatra hak Yaman tu. Ya situ kalau you boleh pergi tu you boleh buat satu camp tahan dia boleh kontrol benda duk lalu situ. Tu kerana dulu yang ambil Djibouti, yang ambil Somalia, mereka ni tak terima. Dan mereka ni ambil Turki masuk. Tu. Jadi laninya di saudara kita di Yaman duk dalam keadaan teruk juga ni. Duk perang dengan Rusia, kuat Syiah tu. Kuat Syiah lah ni bantuan dia ni daripada Iran. 100% daripada Iran. Tapi apa boleh buat? Saudi nak buat tak boleh, Amerik nak sekat tak boleh, semua nak sekat tak boleh. Tak ada boleh sekat ke arah buk. Tidak tu Husi nak ambil mana derong dia boleh sampai ke Abu Dhabi. Derong dia dah hadap ke Nori Saudi sehari-sehari ni 7 8 sampai 20 hotel. Dah hantar lagi. Malaikat daripada Iran ya. Tu sehingga pecah rahsia 3 hari kemarin tu kata apa ni Amerika sendiri tu dah hantar lagi kepada mereka ni. Melalui laut. Tu sini nak ayat kata lah ni ada satu jamaah yang duk difak duk pertahankan Yemen, dinamakan Al-Jamaah As-Salafiyah. Muka baru ni tu kalah. Timur satu jamaah Abu Zar'ah Al-Harami, seorang kharij Ma'had Salafi di Yemen. Maka dia boleh difak, boleh jaga tentang muslimin di Syabuah dan di Ma'rab. Kerana kalau apabila jatuh Ma'rab saat itu Husi boleh pergi habis dari Yaman. Maka mereka ni pergi perang, maka beri Allah SWT beri kejayaan kepada mereka sehingga Amerik dan Saudi dan negara hak duk pergi perang situ tu sokong dia. Sokong dia maka beri senjata dia, suruh dia lah bawa gapo ni dera peperangan sekarang lah ni. Insya-Allah Tuhan beri kemenangan kepada muslimin di Yaman insya-Allah taala, selain pada kuat Husi yang mana jahat tu. Dan kerana Husi lah ni tu Syiah Yaman tu baru pecah rahsia. Syiah Yaman sendiri baru pecah rahsia kata kuat Husi saat ni tu duk ambil ke anak mereka, suruh pergi perang saat ni tu dalam keadaan roh mereka tu mati. Kuat yang mati tu dalam 15,000 orang dah. Dia pecah rahsia 15,000 orang mati daripada kuat Husi saat itu. Barulah Syiah Yaman tu, kuat Husi saat itu kejut. Oh, anakku tak ada dah ni, tak ada dah. Jadi satu kalah jiwa orang panggil tu bagi mereka. Ni orang kita dalam negeri Yaman. Lepas tu kalau kita tengok di Mesir sekarang ni tu, Mesir tu tak ada ke lain dah. Lah ni tu pakai Mesir tu 100% nak pergi kepada ilmaniah dah, nak jadi sekolah. Negeri Yaman saat itu yang ulama duk bergeger 3 hari ni tentang kuat daram si yang mahai roye, nama dia Ashab wala Az, saing dan tidak adalah paling mulia sekali. Jadi roye dia ni filem ni lakon ni main ni adalah untuk nak menghalalkan khianat suami isteri. Jadi dan untuk nak menghalalkan syuzuz jinsi, orang panggil kata seks pelik lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Dan orang panggil kata untuk nak membebaskan rumah, anak nak buat klik siapa dalam rumah tu boleh, cerita ni main. Maka alhamdulillah dengan sebab kesedaran lagi orang Islam dalam Mesir saat itu, pakak bangun, pakak tak terima royan ni, maka kuat barisak hak buat saat ni tu rugi dalam ribu juta jugalah kuat dia buat royan tu. Jadi rakyat tak terima. Wallahu alam, takut negeri lain daripada negeri Arab Saudi kat Amerik ke mana nak terima, wallahu alam. Tapi kesedaran itu tidak ada lagi. Bahkan lawan itu ada ugut teh daripada ketua tahan kepada sisi tu. Jadi nampak ada benda nak berlaku, nak balas sikitlah. Kalau boleh jadi patiwak berlaku, wallahu alam, tak tahu jugalah. Tapi benda tu ada sekarang lawan ni perbelahan yang paling teruk sekali. Juga saudara kita di Tunisia lah ni tu, parti Islam dalam sepal lah ni tu ditolakkan habis, cabut habis parti Islam. Isya masuk dah ni dah. Betul lah ke mana? Ya. Jadi di Tunisia tu parti Islam hak dalam sepal tu dah ditolak tu baik habis. Qais Said, presiden Tunis,
orang panggil tu bubar sepah dia, maka dia jadi presiden secara mutlak. Secara mutlak, maka learningnya dibantukan oleh Amerik dan oleh Perancis dan oleh Itali, bakal dok dibantu Tunisia sekarang learning itu. Lepas tu pentingnya orang panggil kata bantuan Amerik saat ni dia tak say kepada jamaah bentuk Islamik naik pergi KJL. Hak tu hak yang besar sekali. Tu dia tak say langsung. Sebab hak berlaku di Mesir, kalau ikhwan boleh pergi Mesir saat ni tu, lepas pada tu bakal Amerik tu sokong habis negara mana hak nak hemat parti ke Islam, maka dia perhancurkan habis. Sehingga hak berlaku di Yaman sendiri tu kerana nak mati parti Islam ya. Siapa ke Houthi boleh naik, siapa ke hancur lebur saat ni tu. Dia nak mati situ ya. Di Tunisia sekarang ni pun timbul belarak besar, rakyat sekarang tu baik belarak kerana tak sedia kepada KJL untuk nak kembalikan sepah hidup semula. Maka sepah mati lah ni tu kerana parti Islam duk pergi di dalam itu disokongkan oleh Perancis dan negara Amerik di sana. Lepas tu duk usaha nak ubah kurikulum ngaji lah, nak kembalikan kerana parti Islam saat ni ya rajakkan bahasa rasmi dalam kurikulum ngaji kepada bahasa Arab. Maka lah ni nak buat klik kepada bahasa Perancis semula lah. Begitu juga di Morocco. Di Morocco lagu tu juga. Jadi ayat kata di Morocco sekarang lah ni Allah ni hak paling teruk sekali dah. Morocco ni Muhammadus Sadis ni digelarkan Amirul Mukminin. Semenjak ayah dia dulu lagi Muhammadul Khamis, Muhammad yang kelima ni yang ni digelarkan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin dia adalah sebagai haris, penjaga Baitul Maqdis. Pada hakikat sebenarnya ialah orang yang pengkhianat Baitul Maqdis kerana orang Yahudi duduk sekali dengan dia. Maka sekarang lah ni keputusan parti Al-Adalah wa Tanmiyah, parti Islam duk pergi sepah di Morocco saat ni pilih raya baru ni hak daripada 213 kursi boleh 7 kursi. Pilih raya baru boleh 7 kursi pada parti Islam. Dia tazwir, dia tipukan pilih raya saat ni maka tak ada lah Islam tu dalam sepah tinggal ada 7 orang. Nak yang kata teruk benar. Maka lah ni dia ubah habis. Baru ni Menteri Auqaf dan Syu'un Islamiyah iklan dia kata dia katuk sejik 2,000 buah masjid lebih. 2,000 buah masjid lebih yang katuk masjid. Allahu Akbar. Lepas tu dia pergi paksakan gapo ni kata tahfizul Quran, orang panggil kata tempat ngapal Quran tu dalam Morocco tu yang banyak. Dia pergi paksakan orang duk ngajar situ tu suruh gapo? Suruh ubahkan bahasa kecek sini tu pengantara kecek dengan bahasa Perancis. Dia nak ayat kata walak kepada warak siapa setara tu. Patutlah ni dia buat hubungan yang kemah sekali dengan Israel. Amerik buat hubungan mula-mula, lepas tu Bahrain, lepas tu ni Morocco, lepas tu Sudan. Lepas tu negeri Sudan. Hak buat gaparah tatbiq. Persaingan semula dengan Israel saat ni masuk mereka ni semua. Jadi Morocco ni Amerik dan Morocco hak 100% lah ni. Di sisi askari gapo ni pertahanan pun dengan Israel. Di sisi keamanan pun dengan Israel. Hak negara Morocco saat ni raja dia tu terima Israel dan 100% sehingga dalam khutbah plan susunan askari tahan semua saat ni tu panggil tahan Israel mari sorak untuk nak merdekakan Sahara Gharbiyah. Dia panggil kata pada pasir barat. Dia ada duk pergi situ sikit tu dah. Jadi hak orang mula-mula pergi duduk situ nak ajak kata Sahara Gharbiyah hak Morocco, Amerik pergi buka konsul di sana. Berbuka konsul di sana tu dengan suruhan daripada Amerika. Maka di sinilah Morocco paksa kena buat, Amerika paksa suruh dia tu buat persaingan dengan Israel. Maka lah ni persaingan 100%. Orang Israel masuk di tersangka batu bay Morocco, decok Yahudi dah, kena decok Yahudi dah. Masa keliling tu, akak kaki tu decok Yahudi di tersangka batu bay lagi. Kerana terjaya mereka. Siapa setara tu. Tu nak ayat kata di Morocco sekarang lah ni. Mana tu kalau kita dengar sebuah saya ayat saat ni mana ke negeri hak tak ada. Hak nak sokong, hak nak bangunkan Islam. Tak ada.
Tunisia dia mau matikan. Libya sekarang ni duk dengan kerajaan sementara. Ada bibah presiden Libya hak sementara saat ni dia sokong Turki. Nak pilih raya baru ni siapa ke Saiful Islam Qaddafi, anak Qaddafi dulu tu mari calon juga. Dia sokong oleh Rusia. Rusia hantar klik dia. Lepas tu Bashara apa ni menteri dalam hak dulu mari calon juga. Dia budak Perancis. Maka dalam beratus orang mari calon turun, maka diutlukkan pilihan raya sehingga boleh hampir-hampir nak perang semula pula kerana tahan Rusia duduk dalam tu lagi buat Wagner tu duduk dalam Libya sekarang ni tak ada tubik lagi. Tu jadi lah ni tu Libya minyak dia saat ni tu tak boleh ke Perancis, tak boleh ke Itali, tak boleh demo supaya dengan minyak nari Iraq tu dah ada dok gilang kepada umat Islam dok di situ. Jadi satu perkara yang membawa kepada kesedihan kepada umat kita. Jadi dulu tu kita duduk sini, kalau mereka tu senang boleh bantuan banyak sekali, nak bina masjid lah, nak bina gotu, bina ni, bantuan daripada mereka ya. Maka sekarang ni tak ada dah. Ni ayat tu teruknya sekarang ni tu. Kalau nari Iraq lah ni, kita jangan ada ayat kata kuat sunnah. Iraq lah ni tu kuat Syiah. Kuat Syiah Iran duk kontrol Iraq 1%. Semua lagu minyak semua hak ni tu masuk 30% masuk ke Iran. Kita tengok jalan ni kat JA tu semuanya Iran duk main peranan belaka sebalik apa ni Amerika. Muka Amerika serah dia kepada Iran, kalau serah kepada ahli sunnah akan bangkit jadi kuat mujahidin semula pula. Maka pergi kepada Syiah. Lepas tu Iran sekarang ni duk lawan duk netek Afghanistan, kerajaan Taliban sekarang ni. Taliban ni orang kata satu kerajaan yang tidak diiktiraf oleh seluruh dunia. Taliban ni kerajaan, dia buat kerajaan Islam dia, maka tak ada siapa mengaku. Kerana dia tu di sebalik Amerika dan Europe saat ni tu nak mukawan, orang panggil kata menteri semua tu campur, ada sunnah, ada Syiah, ada agama ni. Taliban ya tak say situ tu. Dah dia nak kuat Islam dia saja ya. Lepas tu kuat Europe dak murahnya kuat hadap dalam Guantanamo dulu. Hak duk dalam gok hak paling teruk sekali hak Amerika buka di Cuba dulu tu, kelik boleh jadi menteri. Moga dia buka di Cuba dulu tu, Guantanamo tu, dia nak basuh otak kuat mujahidin lah hak duk jual di Afghanistan tu, nak jadi punah, nak jadi kesak nak jadi berubah turut mereka, tapi kelik tak ada berubah. Islam jaga otak orang Islam tak ada berubah. Maka boleh jadi menteri, maka kuat dia tak harap kalau mau jadi menteri ni takut nak buat peranan ni. Tapi alhamdulillah ni Qatar dan Turki dia beri pertolongan. Dia masuk dalam negara gigi di Taliban di Afghanistan, di Kabul tu idarah ke Batu Ber, semua apa ni tesen ke Batu Ber, patu idarah negara cangwak gapo ni demo ni hidup komputer internet gapo gini kuat Qatar dengan Turki lagi tolong. Tu jadi ada sihir lah mereka ni boleh buat. Pentingnya Iran sekarang ni tu nak besarkan Syiah dia. Sebab tu yang murih kepada Afghanistan siapa ke perang di setara tu perang dengan Taliban. Mati kuat Iran dalam 15 orang perang baru ni. Itu bukan Taliban pula. Kuat Iran mati dalam 15 orang. Taliban kata kita nak ajar sikit kuat Syiah Iran ni. Mana tu Taliban tak ajar. Ya panha Taliban saat ni negara Islam sehingga Turki kata sendiri pun nak akad aku negara saat ni tak boleh moga UN tak aku, Majlis Keamanan Dunia tak aku, maka nak aku tak boleh. Tapi mereka tu lagu mana pun nak wi pertolongan. Hatta lagi pertolongan gapo gini sekarang ni kepada Afghanistan. Afghanistan ni orang semua duk tomok pada Afghanistan. Ni Cina lama satu duk tomok pada Afghanistan. Untuk nak ambil satu behel. Behel yang mana behel bombing yang paling kaya sekali di Afghanistan. Semua daripada Soviet dulu sampai ke Amerika ada 20 tahun, sampai ke hari ni tu tak ada siapa boleh korek lagi. Ada korek baru ni tu sikit benar dia boleh buat pergi. Sekarang ni tu ada beribu-ribu kosong tak boleh nak buh lagi dia okor tu. Milik Afghanistan sekarang ni. Sebab tu mereka tak sila Taliban saat ni tu takut tubik jadi kaya jadi Islam. Tu. Jadi Cina lah ni tu yang nak ambil satu behel gapo ni bukan uranium.
dia nak ambil beh tu dia boleh buat SIM tak rosak ni. Ya, dia boleh buat gapo ni SIM tak rosak. Semualah jenis SIM jenis hak wasa elektronik ni dia ada di Afghanistan. SIM dia negeri Cina dia tak ada tempat dia kena beli hak Amerika. Tengok Huawei kena igat baru ni kuat dia tu buku gun ni ya. Dah buku lain ni. Patutlah ni tu Cina dak nak kuasa di situ tu. Dah duk daya Taliban tu wallahu alam saya mana. Boleh kata boleh. Jadi nak usaha nak boleh situlah. Lepas tu kita saudara kita di Suria saat ni tu kita berdoa lah lawan ni tahajud lebur sungguh. Hanya ada pejuang duk dalam tu duk perang lah. Tapi Suria tu berat lah. Dalam keadaan lawan ni masalah Surianya negara Arab hak beci hak suruh kuat Islamik perang dulunya semuanya bakat sokong Bashar Assad belaka lah ni. Negeri Saudi pun sokong klik semula dah, hatta setantuk buka semula habis dah. Dan Amerik pun suka sokong, Bahrain pun sokong. Kalau ni bakat sokong belaka. Hak ada lagi Turki dan Qatar ada hatta lagi. Ini satu perkara. Dalam Suria sekarang ni. Nak kata beratlah keadaan umat kita sekarang ni tu. Dalam keadaan teruk. Saya sebut saat ini Libya hak rapat dengan Israel sekarang tatbiq dengan Israel dan mana tu khianat bagi umat lah, khianat bagi Palestin. Rakyat Palestin duduk dalam kesusahan, siapa kata tak ada tempat nak duduk sekarang ni. Duduk dalam tempat ada mau tahu di luar ya. Dalam negeri tak ada. Dah pakat hambak tubik semata dah lo ni. Tapi nari-nari Arab lo ni sokong. Gapo ni Sudan sokong 100% lo ni kerana Sudan tu terkena Amerika kalau mu nak cabut nama mu daripada mu perok orang jahat dan mu kena baik dengan Israel. Amerika tekan ya situ. Maka Sudan pun buat baik dengan Israel melalui Amerik. Jadi saya kecil sebut tu dah tu Amerik mata dah. Ya melalui Amerik. Emirat saat ni Amerik saat ni melalui Amerik sudah tu boleh melepaskan nama dia tu cabut daripada orang yang perok orang jahat dalam negara dia. Lepas tu orang hak jahat dalam negeri tu hak Europe perok dulu-dulu tu minta igat harta kepada negeri hak klik semula. Kuat Mesir banyak sekali. Tu. Lepas tu hak lain lagi tu dia panggil kata negara saat ni tu orang panggil terduk dalam keadaan tak ada tenang tentang hak Islam. Semuanya agak tak si bangunkan Islam semula kerana ulama tu rebah belaka. Tapi kita kena ingat sini ya walaupun dia model dalam keadaan susah Islam di negara Arab jatuh, kita ingat kata Islam dalam Europe tu dah duk tengah naik. Fransik walaupun duk awal hijab lah tak Uyghur tu tak Uyghur ni gitu dah. Sehingga learning tu kuat syabab pemuda muslim itu yang masuk dalam TikTok. TikTok ni padahal benda tak molek. Jadi kuat dia tak ada jalan nak masuk dalam net dalam gampang gini untuk nak sebarkan akhlak yang mulia kepada orang Fransik saat ni tu. Mereka hanya dalam TikTok, maka banyak kali tertarik dengan TikTok mereka tentang gapo ni rayuan tentang hak akhlak, tentang hak hijab, hak gapo dalam Fransik saat ni tu, sehingga kerajaan Fransik blok dah pula TikTok buat dia. Sampai kata alih nak sampai ke arah habuk sekarang lah ni. Dan masjid pun ditutup. Sehingga dalam Angkrik pun supaya Islam dah tengah naik. Walaupun orang Angkrik saat ni tu dalam 90%, 70% benci kepada Islam. Benci kepada Islam. Tapi mereka tu orang panggil kata dia buka otak dia tu deh. Jadi Islam tu boleh buka duduk dalam tu. Di mana-mana tempat deh. Kita tengok hak belagak di Uzbekistan baru ni. Uzbekistan. Belagak di Uzbekistan sebab gapo ke Rusia mari hatta tahan dia sampai masuk di dalam. Kerana dia takut pada orang Islam. Kerana di sana tu orang Islam yang asal negeri hak Qutuz, hak lawan kuat Tatar, hamak Tatar daripada negeri Arab semua tu hak duduk di Mesir dekat tu. Dia cak asal dia daripada Uzbekistan situ. Maka dialah yang duduk situ sehingga hari sampai ke hari ni rakyat situ tu duk naksik dak buat hari ke apa ni orang panggil tu hari peringatan untuk dia. Kat mana keberanian dia tu saat ni. Jadi Rusia takut. Takut dia ni boleh jadi Islam, boleh bangkitkan negara 10 negara dulu tu jadi Islam semula. Ini paling takut sekali bagi mereka sekali ni. Maka saya pun makan masa banyak nak kecek sini tu dah. Jadi wasa nak sapa kepada kita semua, maka
saya rasa banyak dah diberikan pada kita pada hari ini. Maka bagi saya dan kita semua ni dah haraplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya negara Arab, negara Islam kembali kepada apa ni manhaj yang betul semula. Kalau kita tengok Thailand itu, mereka tu ada usaha nak pergi kepada ilmiah, nak pergi di sekolah kapitalis, nak turut barat tu. Lepas tu kita kena faham kata orang turut orang lain ni dia tak ada merdeka. Dia tak ada merdeka, dia kena duduk dengan keadaan lagu tu semua. Saya tengok berita belum nak hari saat ni ada anak sekolah di Iraq. Biasa ustaz bagi surat sok, duduk daripada pasir sok. Padahal negeri minyak, hak paling kaya sekali dulu. Lah ni minyak ya gimana? Tengok budak duk sok duk pergi kalai seputung, duk tas tanah, duk jawab kosong. Allahu akbar. Sekolah tak ada. Dan ngaji dek luar pagar. Dek luar rumah. Siapa setara tu nak ayat terbelahnya sesaknya negeri Islam sekarang ni. Tu. Jadi nak ayat kata sininya kita tu kena ambil hadulah sikit dah tentang hal ni. Kerana dalam Afrika umat Islam kita banyak juga dalam Afrika. Saya ngaji sejarah Afrika, kau duk ngaji mohok di Sudan tu dah. Allah Islam ni 100% dalam Afrika ni dah kuat benar. Sehingga mereka negeri Afrika ni paling kaya sekali dengan mah. Tapi semuanya diambilkan oleh kuat barat. Tak boleh nak kaya. Sebab kita duk dengar ni Mali, Senegal, Burkina Faso, Guinea, semua tu negeri kaya dulu tu. Negeri Mali dulu tu, Tombuktu tu, nak tubik nak pergi haji tu dia muat emah atas gajah tu dia. Sampai Mekah dia tabur kat atas. Zaman dulu. Tapi dijajahkan oleh Faransik. Faransik lah penjajah yang paling jahat sekali, hak tak tinggal kebaikan langsung. Hak tak tinggal kebaikan langsung. Faransik. Negeri Mali saat itu. Kalau ayat tu besarnya. Patutlah ni tu jadi Islam naik sikit di sana tu sampai ke hamba habis kuat tahan Faransik dan Denmark. Denmark pun elok tubik hari ni daripada Mali. Takut apa ni serangnya daripada kuat Islamik di Mali sekarang ni. Itulah bagi saya pada malam yang mulia ini. Maaflah masa tu lebih banyak kerana terpaksa nak makan masa kerana apa ni sekaligus kita sampaikan perkara ini dan kita kena samakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala beri nasrah kepada saudara kita di merata tempat. Saudara kita di Suria, saudara kita Rohingya, dan saudara kita di Palestin. Palestin ni hingga sikitnya kerana ada bantuan tu duduk masuk daripada kuat Europe. Kuat Europe, kuat British, kuat gapo, kuat Denmark ni dia boleh masuk dalam Israel dengan pasport mereka. Mereka ni boleh buat pergi bantuan kepada Gaza, kepada Dhifah Gharbiyah, atau barat semua tu boleh buat masuk. Ni boleh buat masuk, tapi di Syria nak masuk payah. Kerana duk pergi. Tuhan baru supaya saya ayat tadi ya masuklah Turki saja. Maka bagi saya sekadar ini saja. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.